Tahukah anda apakah soalan sintaksis yang keluar dalam peperiksaan SPM tahun lepas? Kalau nak tahu, teruskan menonton video ini. Jom kita mulakan. Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Cikgu Shirley. Jadi, apakah soalan sintaksis yang keluar dalam peperiksaan SPM tahun lepas? Jawapannya ialah calon dikehendaki menukarkan ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang. Baiklah, dalam video ini, Cikgu akan menjelaskan teknik untuk menjawab soalan sintaksis yang berkaitan dengan ayat bersusunan biasa dan ayat bersusunan songsang serta tip-tip untuk menjawab soalan bahagian sintaksis dalam peperiksaan. Apakah maksud ayat bersusunan biasa dan ayat bersusunan songsang? Ayat bersusunan biasa ialah ayat yang dimulai dengan subjek dan diikuti dengan predikat. Manakala ayat bersusunan songsang ialah ayat yang dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek. Sekarang cikgu kongsikan tip-tip untuk menukar ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang dan sebaliknya. Pertama, baca arahan soalan dengan teliti. Kedua, baca petikan dan teliti ayat yang bergaris. Ketiga, kenal pasti subjek dan predikat. Subjek terdiri daripada frasa nama, manakala predikat terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa seni nama. Keempat, bagi ayat bersusunan biasa, subjek berada di hadapan manakala predikat berada di belakang. Kelima, bagi ayat bersusunan songsang pula, predikat berada di hadapan manakala subjek berada di belakang. Jika ada keterangan dalam ayat, kita biarkan saja di hujung ayat. Ketujuh, pastikan ayat yang dibina tidak mempunyai kesalahan dari segi ejaan, tata bahasa dan tanda baca. Untuk mendapat markah penuh dalam bahagian sintaksis, calon mestilah mengetahui cara pemakan yang berikut. Pertama, 1 markah diberikan bagi setiap frasa nama iaitu subjek yang betul. Kedua, 1 markah diberikan bagi setiap frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa seni nama iaitu predikat yang betul. Ketiga, susunan dan maksud ayat mesti dikekalkan bagi setiap subjek dan predikat. Keempat, jika susunan ayat tidak dikekalkan, kosong markah diberikan. Kelima, calon tidak boleh menambah perkataan lain atau mengurangkan perkataan yang sedia ada dalam ayat. Mari kita lihat contoh-contoh ayat yang berikut. Contoh pertama, di mana ayat bersusunan biasa diberikan dan kita perlu tukar kepada ayat bersusunan songsang. Jadi, rumah itu ialah subjek. Sangat besar ialah predikat. Jadi, apabila kita tukar kepada ayat bersusunan songsang, kita mesti letak predikat dahulu. Sangat besar, rumah itu. Rumah itu ialah subjek. Mari kita lihat contoh kedua. Jadi, ayat bersusunan songsang diberikan. Sedang menangis ialah predikat. Budak kecil itu ialah subjek. Jadi apabila kita tukar kepada ayat bersusunan biasa, kita mesti letak subjek dulu barulah predikat. Budak kecil itu ialah subjek. Sedang menangis ialah predikat. Mari kita lihat contoh ketiga. Yang ini ada keterangan. Ada subjek, predikat, keterangan. Ayat bersusunan biasa, Siti ialah subjek. Sedang mendapatkan rawatan ialah predikat. Kemudian di Hospital Besar Kuala Lumpur ialah keterangan. Jadi kalau ada keterangan, kita biarkan saja di hujung ayat. Kemudian apabila kita nak tukar kepada ayat bersusunan songsang, kita mesti letak predikat dulu, kemudian subjek, kemudian keterangan. Sedang mendapatkan rawatan ialah predikat. Siti ialah subjek. Di Hospital Besar Kuala Lumpur ialah keterangan. Mari kita lihat soalan sintaksis bagi kertas soalan sebenar tahun lepas. Baca petikan di bawah dengan teliti, tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Rangkaian media sosial, social media network seperti Facebook, Instagram dan Twitter sudah menjadi sebahagian daripada forum komunikasi dalam kalangan masyarakat, have already become part of the communication forum among the community.
sesuatu hantaran, a posting dalam rangkaian media sosial in the social media network bersifat tular, viral, kekal, permanent dan sebaran yang tidak terjangkau luasnya and can spread very wide. Oleh itu, therefore, sebagai pekerja, as a staff, mereka perlu berhati-hati. They have to be very careful ketika menulis isu berkaitan pekerjaan dalam media sosial. Okay, when they are writing something related to their work in social media. Hal ini dikatakan demikian kerana this is because isu tersebut, that issue, boleh menjadi perbahasan undang-undang. It can be a law debate. Perkara ini boleh diambil tindakan. This issue can be taken action oleh majikan by the employer sehingga pekerja boleh dipecat until the worker or the staff can be fired. Sehubungan dengan itu, therefore, or because of that, semua pekerja, all the staffs yang menggunakan media sosial, who are using social media, seharusnya bertanggungjawab, should be responsible untuk menulis isu yang positif sahaja, to write only positive issues. Mari kita pisahkan ayat yang bergaris kepada subjek dan predikat. Rangkaian media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter itu ialah subjek. Sudah menjadi sebahagian daripada forum komunikasi dalam kalangan masyarakat ialah predikat. Jadi apabila kita nak songsangkan, kita tulis predikat dulu, barulah subjek. Ya? Sesuatu hantaran dalam media sosial. Okay, jadi ini kita tak perlu baca kerana tidak digariskan. Okay, jadi ayat yang digariskan kedua ialah mereka perlu berhati-hati. Jadi mereka ialah subjek. Perlu berhati-hati ketika menulis isu berkaitan pekerjaan dalam media sosial. Itu ialah predikat. Jadi apabila kita songsangkan, kita tulis predikat dulu, barulah tulis subjek. Kemudian ayat ketiga yang digariskan ialah semua pekerja yang menggunakan media sosial. Jadi itu ialah subjek. Seharusnya bertanggungjawab untuk menulis isu yang positif sahaja. Itu ialah predikat. Jadi apabila kita songsangkan, kita mesti tulis predikat dulu, barulah subjek. Selepas kita sudah memisahkan ayat kepada subjek dan predikat, kita perlu tulis jawapan penuh dalam ruangan yang disediakan di bawah. Pertama, sudah menjadi sebahagian daripada forum komunikasi dalam kalangan masyarakat, itu ialah predikat. Rangkaian media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter, itu ialah subjek. Yang kedua, perlu berhati-hati ketika menulis isu berkaitan pekerjaan dalam media sosial, itu ialah predikat. Mereka ialah subjek. Yang ketiga, seharusnya bertanggungjawab untuk menulis isu yang positif sahaja, itu ialah predikat. Semua pekerja yang menggunakan media sosial ialah subjek. Selepas kita sudah selesai menulis jawapan penuh, kita perlulah semak semula jawapan dan pastikan tiada kesalahan ejaan dan juga tanda baca. Baiklah, setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap video ini akan dapat membantu semua calon SPM untuk mendapat markah yang tinggi dalam kertas 2 BMSPM. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang lain yang juga ingin skor A+ dalam BMSPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!